Alhamdulillah bertemu lagi. Sejak penubuhan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) pada 2013, kawasan Pantai Timur Sabah tidak lagi menerima ancaman besar. Tiada lagi pertumpahan darah seperti apa yang berlaku 9 tahun lalu. Justru relevankah lagi pasukan keselamatan berada di kawasan tersebut? Wartawan Srifa Mustafa Al-Bakri bersama jurukamera Mazian Seman ada jawapannya. Saya dan jurukamera berada di Feda Sahabat Lat Datu ketika pencerobohan tentera bersenjata Sulu berlaku pada Mac 2013. Kami yang dibesarkan dalam keadaan negara aman berasa takut apabila mendengar bunyi bom yang digugurkan pesawat tempur jenis F-18 dan Hawk milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, disusuli operasi darat ketika serangan Ops Daulat bagi menghapuskan musuh negara. Dan selepas 9 tahun, kami kembali lagi. Keadaannya tidak sama. Kampung Tanduo yang menjadi kubu kuat mat bom, iaitu individu dipercayai tali barut kepada pengganas bersama anaknya dikenali sebagai Muhammad Dali atau Ali, telah tiada. Malah, tiada lagi penduduk di sini. Setiap permasalahan yang ditimbulkan Allah, maka Allah juga yang memberi penyelesaiannya. Dengan keizinannya, maka terwujudlah idea ESKOM ini melalui pemimpin ketika itu. Antara ideanya, menempatkan anggota tentera di kawasan hitam berkenaan sebagai wali atau pelindung. Yang tinggal, pos Kampung Tanduo yang dikawal Angkatan Tentera Malaysia ATM dan cerita sejarah yang pernah berlaku. Lebih kurang 40 anggota dari pasukan Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ditempatkan di sini. Okay, ini antara contoh-contoh baju Royal Sulu Force ataupun tentera Sulu. Diorang sebenarnya tak ada uniform khas macam pakaian ATM ke atau polis. Ini pakaian ni dikatakan dibeli, dibundle dan kemudian dia claim ni baju dia. Ni tengok ni, dia tak sama pun. Tok seluar dia pun dia jerut macam ni je. Dia jerut macam ni tapi dia claim dia askar lah, tentera. Dan sebagai umat Islam, ni yang paling kita tak nak. Dia guna tangkal Royal Sulu Force. Tangkal ni dia katakan bagi mereka claim ni macam bagi kebal dan tentera atau pasukan yang bertugas di situ tak nampak mereka. Macam kalau tembak tak loot. Tapi akhirnya mereka tumpas juga. Namun itu tidak bermakna pasukan keselamatan terus leka. Pencerobohan dilakukan pengikut Jamalul Kiram III yang mahu menuntut Sabah merupakan satu pengajaran. Kedaulatan negara tidak boleh diperjudikan dan 12 nyawa anggota keselamatan yang terkorban harus disemat dalam ingatan. Saya kini berada di Menara Tinjau dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda ialah 3.5 km dari sini dah terdapat sebuah pantai dan dari pantai itu 1 km daripada situ ada satu pos tentera yang diberi nama Pos Kampung Tanduo. Sebelum ni kawasan tersebut adalah penempatan Kampung Tanduo. Sekarang dah tak ada. Sekarang dijadikan pos tentera di situ. Ia sekaligus memberi jaminan kepada penduduk sekitar di sini dengan kehadiran tentera ini mereka lebih selamat. Kampung Tanduo terletak di hujung gugusan Felda Sahabat. Di kampung tersebut terdapat sebuah lokasi penginapan yang menjadi tumpuan ramai. Sebelum pencerobohan berlaku, ia merupakan kawasan tumpuan pelancong pada hujung minggu. Pada Mac 2013, ia bertukar menjadi markas utama pasukan keselamatan dan kini ia kembali menjadi penginapan mereka yang bertugas di kawasan Felda Sahabat dan tumpuan pelancong tempatan yang ingin membawa keluarga mandi kolam renang. Tentera bersenjata Sulu dilaporkan memasuki Tanduo pada Februari 2013 menggunakan jalan air oleh rakyat tempatan kepada anggota keselamatan. Jika menggunakan bot, lebih kurang 15 minit dari sini. Dan tentunya, barut dari kisah hitam 2013 tidak akan hilang. Namun, cara bagaimana kita mengembalikan keyakinan orang ramai adalah penting.
terutama kita memang dipenuhi oleh pengawal-pengawal keselamatan seperti Eskom, polis, maritim, PGA, askar sendiri. Konflik pencerobohan Lahad Datu bukan sahaja melibatkan kampung Tanduo, malah beberapa kampung berjiran, antaranya Tanjung Labian, Tanjung Batu, Tanah Gian dan Tambisan. Bagi nelayan dan penduduk kampung, kehadiran Eskom amat membantu kehidupan harian mereka. Tidak lagi dibayangi anasi jahat. Kawasan kita ini dia ada peraturan. Kalau dari pantai ini ada 3 batu. Jadi bila kita terlebih, dia akan maklum sama kita bahawa kita terlebih daripada anggaran larangan. Jadi kerjasama antara maritim dengan Eskom ini memang cukup baik untuk kami lah. Ada je orang bertanya, ada je macam pelancong-pelancong tu ada je bertanya di mana kawasan itu pencerobohan. Saya ada ceritakannya sama orang tu. Secara tidak langsung dia macam menarik pelancong untuk datang nak dengar sejarah. Sementara itu, di Bandar Lahad Datu, penduduk dan peniaga berasa lega dengan kehadiran pasukan keselamatan dari Eskom, terasa diri selamat dari ancaman-ancaman yang berasal daripada negara jiran Filipina. Sekarang ni lebih aman lah sebab sekarang Eskom jaga, askar, PGA, di semua bolehlah aman. Lebih Okey, terjamin lah. Ya, lebih terjamin. Eskom tu, alhamdulillah lah, orang jaga. Okey juga kalau ada Eskom jaga. Eskom jaga jadi sini lebih aman. Aman lah sikit. Terjamin lah. Jangan. Tadi setakat kita 9 tahun kan kekacauan tu masih ada lagi dengar. Nggak, macam ada lagi. Keselamatan yang dulu sama sekarang lah. Kalau dulu tu memang agak tidak terkawal lah, sekarang ni agak terjaga lah juga. Tidak kurang juga peniaga asing yang menumpang mencari rezeki di sini. Kata mereka, keadaan begitu tegang pada 2013. Namun, kini semuanya tenang-tenang sahaja. Kalau ada Eskom tu kan susah sikit lagi, berniaga pun susah. Apa yang susah ni Kak? Sebab kadang-kadang ada Eskom, kami pun berlari juga. Berlari kenapa? Sebab kan Eskom tangkap, kami kan tiada lesen menjual di luar. Sekarang okeylah sikit. Okey sudah. Pelaburan di Lahad Datu juga semakin menarik minat pelabur. Antaranya projek Pelabuhan Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lahad Datu. Ia bakal merancakkan lagi pembangunan perindustrian dan ekonomi Sabah menerusi pengisytiharan pengoperasian sepenuhnya sebagai pelabuhan awam selain menarik lebih ramai pelabur dan memberi impak signifikan kepada pembangunan perindustrian kawasan pantai timur negeri ini. Ia juga sebagai hub logistik di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP-EAGA. Dan bagi peniaga restoran Aulia Abdul Salam Kasim yang telah berpuluh tahun berniaga di sini, sinar baharu yang muncul selepas insiden 2013 bagaikan cahaya di hujung lorong. Insiden itu berlaku, rata-rata penduduk Lahad Datu dan para peniaga ini telah meninggalkan Lahad Datu. Ramai yang berhijrah ke tempat lain dan ramai yang tutup peniaga mereka, dan pelabur pun ramai yang lari. Alhamdulillah sekarang wujudnya hampir 10 tahun wujud Eskom di Lahad Datu. Kita nampak sosioekonomi itu pun sekarang sudah menampak baik berbanding dengan 10 tahun yang sebelum. Dan para pelabur pun sudah mulai berkunjung balik ke Lahad Datu. Uniknya, tugas Eskom bukan sahaja mengawal atau melindungi penduduk Tibur Sabah, memerangi jenayah rentas sepadan, tetapi ia juga bukti setia kawan di antara pasukan keselamatan yang bertugas. Sebenarnya yang menariknya tentang penubuhan Eskom ni ialah hasil penubuhan Eskom itu adalah kombinasi di antara berbagai-bagai agensi, terutama daripada PDRM, daripada ATM dan juga daripada APMM. Hasil daripada Eskom ini telah melahirkan satu semangat patriotik di kalangan berbagai-bagai agensi dalam satu wadah yang sama. Maknanya masing-masing walaupun berbagai-bagai agensi yang berlainan, kami duduk di Eskom ni dalam keadaan
seumpama yang saling bekerjasama, lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Jika kita buat operasi, kita akan bersama-sama dengan ke operasi yang sama dan dengan tugas dan juga wawasan yang sama bagi memastikan dengan tujuan bahawa kawasan Pantai Timur Sabah selamat. Ini yang masyarakat tak nampak. Esok kita ikuti bahagian kedua penjaga kiriman Arwali yang menumpukan kawasan pelancongan di Semporna. Laporan Sarifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazan Seman dari Negeri Bawah Bayu.